سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم والتذكر بالتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي الضفة وفي الرهفة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل الزمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أرحم أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المجرمين ترميهم بحجارة من نار فجعلهم كهباء منصورا. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ni mengisi ruang nantinya masuk waktu isyak tuan-tuan, kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Mazayani Intima'ilil Islam. Kalau ikut dalam catatan terakhir yang sempat kita bersama dengan tuan-tuan yang mulia pada bulan yang lalu, pada malam ni kita akan sampai pada tajuk jalan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih lagi pada bab besar mengetahui pemusatan amal Islam, yang mana pada malam ini tajuk jalan yang diikuti oleh Rasulullah ini dibahagikan kepada ada dua komponen yang menjadi tunjang kepada apa yang disebutkan sebagai manhaj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama kata Fadilatul Syekh Fatihakan, jalan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Selain daripada itu, kita mestilah berhenti sejenak meneliti dan mengamati jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat mengetahui dengan jelas sejauh mana keselarasan jalan yang diikuti oleh Rasulullah dengan matlamat dan tabiat manhaj Islam. Pada hakikatnya segala sesuatu yang terdapat dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asas yang mesti dipegang oleh mereka yang beramal untuk Islam di semua masa dan tempat, kerana sejarah baginda telah mendedahkan uslub yang lebih selamat dalam rangka beramal untuk Islam. Sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan taktik berdakwah dan bergaul dengan manusia. Seterusnya menunjukkan cara-cara menghadapi masyarakat jahiliah dan cara menumpaskannya. Petunjuk-petunjuk di jalan, sepanjang jalan yang telah diikuti oleh Rasulullah SAW akan dapat ditentukan melalui beberapa garis asas yang berikut. Yang pertama, pengisytiharan ubudiyah kepada Allah sejak daripada awal. Manakala yang kedua, apa yang ditandakan sebagai mewujudkan satu kelompok yang bergerak
yang diikat dengan akidah dan keimanan. Manakala tambahannya pada tajuk yang ketiga, iaitu tajuk kecil daripada pecahan berkenaan dengan jalan diikuti oleh Rasulullah, adalah berusaha untuk menentang jahiliah habis-habisan, tetapi dengan penuh sedar dan juga waspada. 3 komponen dalam jalinan berkenaan dengan memahami manhaj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Fadilatul Syekh Fatih akan meletakkan betapa satu orang yang berada dalam gerakan Islam mesti mengetahui apakah metod yang digunakan oleh Nabi sepanjang perjalanan hidup Nabi SAW. Dan kita sebutkan juga fasa dakwah Nabi besar adalah 2, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Manakala di Mekah saja terbahagi pada 3 pula fasa. Yang pertama adalah fasa yang disebutkan sembunyi-sembunyi dakwah kepada kaum kerabat, orang yang terdekat. Yang kedua sembunyi-sembunyi, tetapi capaiannya lebih terbuka, audiennya lebih leluasa, bukan hanya berkisar dan berkitar pada kelompok-kelompok yang mendekat kepada Nabi SAW, ahli keluarga, kawan-kawan, sahabat, tidak lebih pada itu. Kemudian yang ketiganya adalah dakwah secara terang-terangan yang telah ditandakan sejak daripada tahun ke-6 kenabian Nabi SAW. Maka dipuncakan juga dalam sebagian kajian para ulama sirah, bila mana masuknya Islam 2 orang sahabat yang hebat, iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga bapa saudara Nabi SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Bila dua-dua masuk Islam, maka gerakan Islam ketika mana menyampaikan dakwah menjadi semakin yakin, hayunannya semakin padu kerana disayapkan dengan 2 orang lelaki yang begitu tangguh, yang begitu hebat, diketahui oleh seluruh penduduk Mekah betapa mereka ini adalah orang yang bukan calang-calang dalam buat keputusan, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah. Dan kemudian proses itu berlaku sampailah ke tahap menyebabkan orang kafir Quraisy mereka mengatakan mereka tidak ada jalan lain, iaitulah dengan mengenakan boikot ke atas Nabi SAW dan orang beriman, bukan takat keturunan Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tetapi juga orang yang ada kaitan dengan Nabi SAW melalui jalur akidah. Tak kiralah siapa-siapa masuk Islam pun kena boikot. La yuba'iruhum la yujalisuhum, dikeluarkan dalam satu sahifah, ditulis, kemudian digantungkan di Kaabah. Dan dengan tidak berkemampuan juga orang Arab Quraisy terpaksa menerima perjanjian tersebut, terpaksa untuk menerima pekeliling tersebut, tak boleh nak menolak. Sedangkan yang mereka boikot itu juga termasuk anak-anak mereka, yang mereka boikot itu juga adalah termasuk saudara rapat mereka, bahkan di kalangan orang yang juga mereka menggunakan harta. Itu masuklah Nabi SAW. Sebab dibuat juga satu perincian oleh para kalangan ulama, adakah sepanjang tempoh boikot itu, pemboikotan ke atas Nabi, orang kafir Quraisy tak minta Nabi untuk pegang harta? Tak, Nabi tetap juga dipanggil untuk diberikan harta untuk Nabi pegang, sebab mereka masih lagi terpaksa untuk mendapatkan bantuan Nabi dalam urusan menjaga harta. Tapi dalam waktu yang sebaliknya, mereka mengenakan satu tindakan yang begitu buruk kepada Nabi, iaitulah melakukan pemboikotan ke atas Nabi SAW. Kemudian perjalanan hidup Nabi masih lagi berada dalam qadar Allah Azza wa Jalla wa Ala dengan kedudukan yang terbaik. Nabi bergerak selepas daripada 3 tahun pemboikotan. Nabi berhadapan dengan satu fasa yang dinamakan sebagai Umul Huzn ataupun Amul Hazan, iaitu tahun kesedihan. Mula dengan kematian Abu Talib, kemudian kewafatan Sayyidatina Khadijah pada bulan Syawal, kemudian diteruskan lagi dengan penolakan daripada penduduk Taif. Di kota Taif, Nabi menyampaikan dakwah Nabi kena tolak, dan dimulakan penolakan itu oleh Abdul Yalil Mas'ud dan juga Habib, anak kepada Amr bin Umair As-Saqafi, ketua kepada Bani Thaqif yang memerintah, yang bertahta di kota Taif. Dan perjalanan Nabi masih lagi bergerak, tak berhenti, sebab ialah hidup kita begitu, tak kira lah macam mana kedudukan dan keadaan kita, pergi kita demi tugas, pulang kita demi beras. Lelah itu wajar, tapi mengalah itu bukan jalan keluar. Kita kena usaha untuk jadi orang yang senantiasa meletakkan perjalanan kita ini mesti diteruskan, dan bukanlah setiap ujian itu pastinya kita akan berhadapan dengan hanya sekuntum senyum. Kadang-kadang buruh berdentum baru kita boleh selesaikan masalah tu. Sebab tu Nabi SAW terus
Cumanya ialah sebagai kemanusiaan, manusiawinya Nabi SAW, Nabi singgah di lembah Naqah selepas bergerak daripada kebun anggur dan kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Nabi singgah dekat lembah Naqah dan Nabi membaca doa. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah Taala campakkan aku ke mana pun, selama mana mendapat redha, Nabi SAW tak ada masalah. Tukar pilah atas mana pun, selagi mana engkau redha pada aku ya Allah, aku tetap terima. Pi Sabah pun tak apa, kan? Pi Sarawak pun tak apa. Tapi kalau boleh hak Cawangan Pulau Pinang punya, kan? Sabah tapi Cawangan Pulau Pinang, Sarawak Cawangan Pulau Pinang, kan? Nah, abang kata kita tak ada masalah selama mana Allah Taala redha dengan kita. Kemudian apa kemuncaknya? Kemuncaknya ditandakan dengan 3 benda. Yang pertamanya, dalam situasi Taif, Nabi mengislamkan, dan sebagai saya mengambil pandangan daripada beberapa ulama syirah berkenaan dengan Islamnya Addas yang masuk Islam. Lepas dia dengar Nabi baca bismillah, Nabi makan buah anggur, kemudian dia kata perkataan ini bukan perkataan orang negeri ni, ini perkataan orang yang lain daripada negeri ini. Maka disebutkan betapa bismillah itu adalah perkataan para nabi, dan Yunus bin Matta itu adalah nabi sama seperti aku juga nabi, kata Nabi SAW kepada Addas. Maka Addas pun mencium kepala Nabi, mencium tangan Nabi, dan mencium kaki Nabi SAW. Kemudian dia berlari dia kepada tuan dia, iaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, dengan menyatakan Muhammad SAW sambil menunjuk pada Nabi, ini adalah orang yang hebat, kamu adalah orang yang beruntung sebab dapat jumpa dengan orang ni, beruntung siapa yang ikut dia. Maka Utbah dan juga Syaibah membentak perkataan Addas dengan mengatakan, celakalah engkau yang Addas, agama engkau adalah agama yang baik, jangan ikut agama dia. Agama yang dianuti oleh Addas pada waktu itu adalah Nasara. Maka ulama buat kajian macam mana Addas boleh tahu benda ni. Yang ni yang kita bawakan formula tentang Injil dan Taurat. Injil cuma bawa 2 komponen cerita, Taurat juga bawa 2 saja, iaitu pertama pensyariatan untuk pengikut Nabi Isa, pensyariatan untuk pengikut Nabi Musa. Habis. Yang keduanya apa dia? Yang kedua adalah titik dan juga tanda berkenaan dengan Nabi akhir. Apakah trik dia, apakah trik dia, apakah nilainya, apakah dogma yang akan dibawa oleh Nabi akhir. Semua tu ada dalam Injil dan Taurat. Sebab tu Addas yang juga adalah Nasara, bukan Kristian. Kristian ratus tahun lepas pada tu baru muncul. Tak ada pun dalam kitab Injil perkataan Kristian, melainkan dalam kitab Bible. Yang ada dalam Bible barulah disebutkan Kristian. Sebelum tu Nabi Isa adalah Nabi Isa. Nabi Isa pun tak pernah gelak diri dia Jesus. Nabi Isa tak pernah gelak diri dia Kris. Siapa yang gelak? Rom. Siapa Rom? Rom. Yang Greece tu, Yunani tu. Dan sebab tu bila sebut kata adakah Nasrani Kristian, tidak. Tak ada kena-mengena. Itu labeling. Ada orang dia disclaim. Sebab tu bila sebutkan berkenaan dengan perkataan Addas, dia disebutkan sebagai satu orang beriman kepada Nabi SAW. Itu kejayaan pertama. Kejayaan yang kedua dirujuk dalam surah Jin ayat 1 hingga 2. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan rombongan daripada bangsa jin bertemu dengan Nabi SAW, dan akhirnya mereka menerima keimanan kepada Nabi SAW dan juga Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan itu antara benda yang dimasukkan sebagai penyerap hentak emosi Nabi yang berada dalam kunjungan satu bukan tamparan lah, satu situasi yang tidak berapa orang kata apa, tidak berapa sedap untuk kita sebutkan, iaitulah yang dikatakan sebagai tahun sedih. Manusiawinya Nabi itu, fitrah kemanusiaan Nabi berada dalam kedudukan yang turun naik kerana kewafatan Sayyidatina Khadijah, kematian Abu Talib, dan juga penolakan dakwah di kota Taif. Kemudian kemuncaknya apa? Kemuncaknya adalah lipur lara Nabi, iaitulah Isra wal Mi'raj. Betapa Nabi SAW dibawakan satu persembahan yang begitu perdana oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Satu perjalanan yang spektakular, satu perjalanan yang begitu dahsyat, luar daripada kebiasaan mampu manusia untuk menggapai fikir. Tetapi tetap juga dapat kerana apa? Sifat ubudiyah yang ada pada Nabi SAW dalam menerima ketuhanan Allah Azza wa Jalla wa Ala dan meletuskan nilai kehambaan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Sebab tu ditandakan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, bukanlah subhanalladzi asra bi rasulih, bukan subhanalladzi asra bin nabi, tetapi subhanalladzi asra bi abdi. Kenapa abdi? Abdi itulah kemuncak kedudukan makhluk yang paling Allah Ta'ala angkat nilainya. Bukan kita nak abdi itu Rasul biasa tak? Rasul pun nak supaya jadi abdi Allah. Nabi pun nak menjadi
abdi Allah. Maksudnya dia nak diiktiraf oleh Allah di sisi Allah sebagai ibadur rahman. Hak itunya. Sebab tu kita juga ada posisi dan potensi yang sama. Jangan pernah duk rasa tak apalah lepa nabi, tak apalah lepa rasul. Dah, kita juga duduk dalam jalur yang sama dengan syarat kita kena ikut manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian selepas daripada tahun ke 10, ke 11, ke 12 sampai satu fasa yang disebutkan sebagai perubahan posisi. Nabi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala bergerak menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, apa proses pertama? Pembentukan syiar. Buat Masjid Quba dulu. Yang kedua, mempersaudarakan. Dalam bahasa faham kita, sini adalah tempat untuk mempersaudarakan. Mulakanlah dengan masjid. Maksud bina masjid ni bukan dekat kita lah yang duk pikat bata, kita duk wiring, kita duk tudung pasang grill. Dah, bukan yang tu saja. Maksud yang membina masjid adalah kita, orang yang membina salat dalam masjid. Dan lepas daripada sini dah duk bina walaupun tak tegur siapa, tapi lama kelamaan kalau dah tiap-tiap hari mai, nanti dia akan mai lah silaturahim tu. Kalau kata sini tak ada, harap duk jumpa kat Merkit, harap jumpa dekat Kenuri, bukan nak kena buat selalu yang ni tang ni. Kalau sini kita boleh kejap, sini kita boleh ketat, sini kita boleh rapat, maka dekat luar lebih lagi daripada tu. Dan Nabi tunjukkan contohnya dalam pembinaan watak hijrah Nabi. Sampai di Madinah, nombor satu buat dulu masjid. Yang kedua, barulah dipersaudarakan antara Aus dan Khadraj, Muhajirin dan Ansar. Kemudian disebar luaskan sampai ke tahap perjanjian dengan orang Yahudi. Dekat situ ada. Ini poin besar juga. Maksudnya dekat orang yang tidak beriman, kita kena letakkan pada satu benda yang bukan takat janji mulut, tapi ada perakuan janji, ada tulis menulis, ada dia punya apa yang disebutkan sebagai sumpah dan sebagainya. Dan sebab itu bila mai sampai satu ketika, simple je dengan kelompok-kelompok yang demikian, depa langgar janji, depa langgar perjanjian, depa langgar sahifah, depa langgar segala macam bai'ah, maka perang. Simple ya, bukan kata ada masalah nak pergi sana pergi sini, tak. Depa langgar perang. Pasal memang macam tu je cara dah. Yahudi daripada Bani Nadirnya, Quraidah-nya, Qainuqa-nya. Apa respon Nabi? Mereka buat satu benda tak elok, Nabi pi ajak bincang untuk mereka mengaku silap, untuk mereka bayar balik kisah dan diat dan sebagainya. Mereka tolak benda tu, perang. Bukan ada jalan kompromi, bukan ada jalan basa-basi, bukan ada jalan negosiasi, tidak, perang. Sebab memang diperlakukan dan diperlukan begitu. Hanya dengan bahasa itulah saja mereka faham. Dan dia punya kebongkakan dan juga dia punya kesombongan automatik akan menguncup bila kenal lagu tu. Tapi bila kita buat satu benda bertentangan dengan apa yang Nabi tinggal pada manhaj yang telah pun ditunjuk ajarkan oleh Nabi SAW, yang telah ditunjuk hadapkan oleh Nabi SAW, maka kita akan mula untuk belajar cara makan kuah. Lah ni yang kita duk buat, lah ni kita tengah duk makan kuah, isi tak dapat kita dah, isi dah melingkup pirah dekat orang lain. Kita yang duk dapat lah cuma duk makan kuah, duk jilat camca tu lah, tak lebih pada tu. Bahkan hari ni bila kita sebut perkara yang sama, tuan-tuan akan tengok modus operandi dia adalah modus operandi yang tetap juga berlaku. Sebagai contoh di Palestin, begitu juga di Saudi, begitu juga di negara-negara yang ada kaitan. Ada tak terkaitan dekat situ? Simple. Dua negara ni, dua kedudukan ni ada kaitan dengan British. Tuan-tuan cari di dunia ni negara mana yang lagi yang ada kaitan dengan British. Tuan-tuan akan tengok kesan dia akan lalu domino yang sama, akan ada efek yang sama, dan itulah yang bakal berlaku. Cuma tinggal lagi cepat dan lambat. Kalau kita tengok balik Palestin, sama juga mandat British. Saudi apa berlaku, mandat British. Habis itu apa, tak ada apa pun, Saudi okey je. Tuan-tuan boleh tengok macam mana kedudukan dan keadaan pada hari ini pada gambaran yang telah ditunjukkan dengan keadaan orang-orang Palestin disibukkan, mereka terpaksa untuk flee, untuk keluar daripada Gaza sepenuh-penuhnya, berkumpul di Rafah 1.5 million. Maka dilengkapkan kematian anak-anak kita sudah cecah 13,000 plus. Anak kecil saja 13,000 plus setiap hari. Sebab tu bila mana kita disebutkan walaupun kita tak mampu mengangkat senjata, tetapi kita mampu mengangkat doa, sebenarnya kita sengaja memilih untuk tidak mahu mengangkat senjata. Dunia Islam memilih untuk tidak mahu mengangkat senjata. Kenapa? Kerana kita meninggalkan manhaj Nabi SAW. Kita hari ini boleh duk makan berbuka puasa. Baiklah tu puasa, boleh buka puasa. Saudara kita terpaksa untuk ambil dedak ayam untuk diproses buat makanan.
Saudara kita terpaksa untuk cabut rumput untuk dijadikan sebagai bekal untuk mereka boleh tahan diri, boleh untuk survive. Saudara kita terpaksa untuk menggandaikan nyawa setiap kali mengambil apa yang disebutkan sebagai bantuan makanan. Dan kita masih lagi duduk dalam kedudukan yang merasakan walaupun kita tak mampu angkat senjata, tapi kita mampu mengangkat doa. Doa yang mana? Kan? Sebab tu kalau kita sebut, kenapa dinding di Rafah dibina oleh Mesir? Kenapa tidak saja dibuka begitu sahaja dan dibukakan ruang seluas-luas alam untuk memberikan bantuan? Maka akan bangkitlah dengan faham geopolitiknya, neraca, timbang tara sempadan antara bangsa dan sebagainya. Silakan. Tetapi natijah yang besar kita nampak hari ini, umat Islam sedang dibunuh. Hak tu saja. Dan adakah benda tu dikarenakan oleh pengisytiharan yang berlaku disebabkan oleh keakuan ataupun rasa individu-individu negara ni berbeza? Ya, kerana mereka tidak lagi berada dalam kedudukan mengangkat nilai keimanan sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Sebab tu yang pertama Fadilatul Syekh Fatihkan dia sebutkan kita kena usaha untuk faham jalur sirah Nabi SAW daripada mula sampailah kepada hijrah, sampailah kepada kewafatan Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa macam mana Nabi deal. Kalau kita fikir berkenaan dengan kita masyarakat majmuk, Nabi lagi majmuk, Yahudi lagi. Kita ada majmuk dengan Yahudi. Tuan-tuan ada berjiran dengan Yahudi lah ni. Yahudi mabuk ke? Kalabul malami. Tak ada. Nabi layan dan juga deal dengan orang Yahudi. Yahudi yang tuan-tuan duk tengok, yang tengah duk bunuh anak-anak kita lah. Tak kira lah mereka main dalam bentuk apa pun, tapi yang itulah Yahudi tu. Yang Yahudi yang pernah Nabi SAW deal dengan mereka sebaik-baik bahasa dan juga sekuat-kuat tenaga. Nabi buat perjanjian dengan mereka sampailah ketak memerangi mereka. Dan jalan ni tidak ada jalan lain. Sebab benda ni pun, adakah dia datang daripada inisiatif kreatif Nabi? Tidak. Ia adalah satu benda yang telah Allah Ta'ala perintah. Bahkan based on sejarah, orang Madinah memang mereka ajak Yahudi lagu tu. Sebab Yahudi ni mereka pernah jaga pemerintahan negara Madinah, Yathrib, mereka pernah pegang. Bila mereka pegang, mereka sikit tapi mereka pegang kuasa. Bila mereka pegang kuasa, mereka buat segala macam benda yang tidak adil kepada orang Madinah itu sendiri. Orang Madinah pula dia fikir mereka ni adalah orang Yahudi, walaupun mereka sikit tapi mereka adalah orang yang juga memajukan Yathrib, maka kita bagilah peluang dekat mereka untuk jadi kepala negara. Maka mereka pernah pegang. Kalau tuan-tuan tengok balik perjalanan sebelum perang Bu'as, tuan-tuan akan jumpa siapakah penguasa-penguasa Yahudi yang pernah menjaga tanah haram, yang pernah menjaga Madinah. Sampai satu ketika bila mana mereka melakukan kezaliman tahap tinggi, orang-orang Aus dan Khazraj bersatu menghancurkan seterusnya kelompok Yahudi ni, sehingga mereka tobat laum, tak mau dah pegang pemerintahan. Dan walaupun mereka nak pegang, orang Madinah, orang Yathrib tak benarkan. Sampailah ke waktu Nabi SAW. Tetapi sepanjang waktu tu apa berlaku? Berlakunya perang Bu'ath. Perang Bu'ath ni antara Aus dan Khazraj. Siapa yang mengapi-apikan, siapa mengadu domba? Yahudi. Mereka tak boleh pegang kuasa, tapi mereka usaha untuk pegang sektor ekonomi. Mereka dominankan ekonomi. Mereka jaga ekonomi sesama mereka. Mereka pilih untuk tidak mau membeli ke tempat orang-orang Arab Madinah. Mereka cuma beli dekat orang Yahudi. Dan akhirnya persenjataan mereka dapat, maka mereka cuit Aus, mereka cuit Khazraj, dan mereka lah orang yang supply senjata kepada Aus. Dan kemudian dia kata Khazraj duk kata macam ni kat Hang, kata dekat Pok Hang, kata dekat Mok Hang. Maka Aus pun marah, mereka jual pula senjata kat Khazraj. Mereka kata pula, wahai Khazraj, Aus duk kata kat Hang macam ni, kata macam ni. Last kali perang Aus dan Khazraj. Maka Bani Nadir, Quraidah dan juga Bani Qainuqa dan banyak lagi bani-bani dekat bawah tu, kelompok Yahudi, apa mereka buat? Mereka mengaku-mengaku je, okey kami support hang Aus, tapi dalam masa yang sama senjata bagi dekat Khazraj. Hak ni pula kami support hang Khazraj, tapi dalam masa yang sama senjata duk bagi dekat Aus. Siapa yang melingkup? Aus dan Khazraj. Sama bangsa, sama bahasa, asal orang watan, tanah tumpah darah mereka, tetapi bergaduh berkeli dikhanakan oleh kelompok Yahudi. Dan adakah benda tu tak berlaku di mana-mana negara selain daripada Yathrib? Tidak. Ia sedang di copy paste, bahkan dengan rancak, sampai tahap tak ubah langsung skrip. Tuan-tuan tengok di Palestin masa fasa hari yang ke-56 ke-70, ada satu operasi yang dilakukan di kawasan Jenin, kawasan di sebelah West Bank.
Lepas masuk pi buat apa? Masuk pi cari kanak-kanak yang duk pakai pakaian seperti Hamas. Kan lupa duk tunggu Abu Ubaidah punya ucapan pada waktu tu, semangat begitu tinggi. Anak-anak kita pun pakailah apa nama ni, maflar. Lepas tu dia pakailah serban macam Abu Ubaidah tu. Di Palestin, di tebing barat, anak-anak ni pun samalah depa pakai. Dan ada juga yang bawa senapan mainan. Apa berlaku dekat mereka? Ditangkap. Pasal menyerupai Hamas, dan berkemungkinan juga kena tu Hamas. Tuan-tuan tengok tak benda tu, mereka siapa lagi ikut buat perangai lagu tu? Boleh faham tak? Kan? Dia tak bagi. Mereka takut dengan senapan mainan, tetapi mereka guna peluru betul untuk ledakkan bayi berusia 2 bulan. Dan dunia tak kata apa. Bahkan ada pula yang backup. Ada pula yang menghadang orang yang menentang kelompok ni dengan pelbagai bahasa lunak lah. Abang kata mereka ni adalah orang yang mempertahankan diri dan sebagainya. Habis tu yang mereka tu bukan pertahan diri, pertahan negara, pertahankan maruah, pertahankan muka kita. Orang Islam yang duduk satu dunia yang tak malu kan, yang masih lagi boleh duduk seronok-seronok. Sebab tu bila sebut berkenaan benda ni, apa yang kita boleh rangkumkan, nombor satu simple je. Yang berlaku dekat Palestin, dia punya saki baki, dia punya tempias, dia punya bahang juga akan mai dekat mana-mana negara lah. Dan kita akan rasa cuma mungkin kedudukannya sedikit berbeza lah, dan kesan dia taklah sama macam di Palestin. Sehingga kan ada satu nota kecil yang dijumpai di satu rumah yang telah dibom. Dia kata, amat rugi siapa yang hidup di tanah ini tidak mendapat mati syahid. Rumah tu kena bom. Masa dia buat penyelamatan tu, tarik keluar, mayat dah ada semua dalam tu. Jumpa dalam buku, dalam satu kertas nota tu dia tulis, negeri ini, kalau siapa duduk dalam negeri ini tak mati syahid, rugi. Sebab nak syahid lah memang kena pergi ke Palestin, kena pergi ke Gaza. Ini bahasa orang yang dah duduk di sana. Cuma bila kita tengok balik bagaimana kata Nabi SAW dalam usaha kita nak mengetahui, iaitu yang pertama, pengisytiharan ubudiah kepada Allah sejak dari awal-awal lagi. Proses Nabi ketika mana awal Islam, Nabi cerita berkenaan dengan perkara-perkara asas, iaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, berusaha untuk meletakkan betapa Allah Maha Kuasa, dan semua benda ni duduk dalam taklukan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan Allah tidak berkenak pada kita, kita yang berkenak pada Allah. Sebab itulah bila kita minta pada Allah, kita akan baca juga kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila dengar azan, kita akan dengar dulu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bila mana kita buka Quran, kita akan jumpa kalimah wasta'inu bis sabri was salah. Bila kamu minta tolong, nombor satu kena sabar, yang kedua lepas sabar kena solat. Jangan sabar saja depan muka pintu, Allah Kasim, Allah Kasim, mayang tak kan? Sabar sungguh dah daripada pagi sampai ke malam, tapi tak nak solat, tak boleh. Dia kena wasta'inu bis sabri was salah. Kemudian bila mana dia minta tolong pula, Allah Taala sebut lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Sembahlah aku, kata Allah, iaitu dengan mendirikan salat untuk ingat aku. Jadi kalau solat tak ingat Allah, kalau solat tak minta ampun pada Allah, kalau solat tak pernah minta tolong pada Allah, kita akan masuk dalam kumpulan yang rugi. Yang ni cukup risau. Sebab tu ditandakan oleh Nabi SAW pada peringkat pembinaan watak solat, yang mana merupakan satu-satunya ibadat yang Nabi SAW ambil perintah tersebut di langit, bukan di bumi. Haji, puasa, zakat, tutup aurat, pengharaman arak, semua bumi. Tapi bab solat, langit. Peristiwa Isra' wal Mi'raj, naiklah ke langit 50, turun sampailah ke Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wah 50 tak cukup kot. Bukan tak cukup, 50 banyak kot. Nah, tukar, kurang sikit. 50 banyak. 50 buat tak banyak bang. Kalau bagi dengan 24 jam, satu solat bersamaan dengan setiap 28 minit. Saya tak duduk tahun ni. Malam ni tak ada kuliah kita. 28 minit satu waktu. Kan? Ingat tak ada apa? Perumahan custom ni. Tuan-tuan pun duduk dah duduk di kampung jadi tok bilai, tok imam ke apa. Satu masjid kena sedia 230 orang bilai. Satu masjid kena sedia 160 orang imam. Duduk ada 28 minit, setiap 28 minit satu solat. Kalau 50 waktu satu hari. Kemudian daripada 50 naik turun balik 45. Naik sampailah tinggal 5. Kita pun masa dengar kisah tu, hadis tu, kita pun dengar, Allah, awak Nabi tak naik lah.
Kan masa 5 tu Nabi pun naik sekali lagi ada tak. Mesti cantik ya. Naik sekali lagi atas. Dah dapat 5, dia duk pick up seseorang lah, kan. Bukan sinilah belah di Djibouti tu. Belah-belah dir apa ni Bar Al-Mandab dekat-dekat dengan Yaman tu. Dia kata kalau awak lah Nabi tak naik atas. Kalau Nabi naik atas mesti sempoi ya. Tak payah duk pick up apa dah kan. Tak payah duk pick up. Tak ada lah tempat ni. Tak ada lah kita. Tak ada lah apa yang disebutkan sebagai syiar, tak ada lah daulah, tak ada lah khilafah. Sebab inilah tunjang dan juga kita punya tiang. Kalau yang ni tak ada, yang ni ruyuk bang. Kalau yang ni tak ada, yang ni ruyuk. Sebab tu solat tu pembinaan watak dia bukan takan dia bawa kita intiqal daripada rukun ke rukun, tidak. Bahkan solat dia bawa kita intiqal, berpindah daripada hukum ke hukum. Nak masuk macam mana? Daripada hukum dunia kita masuk solat, kita dah masuk hukum akhirat. Sebab ibadat solat adalah perbuatan akhirat. Kenapa perbuatan akhirat? Sebab dunia ada makan minum. Semayang boleh makan minum. Allahu Akbar. Ayat Rabina buah lampu kek paling atas, tarik straw panjang. Bubuh. Ataupun pergi letak buah apple dekat tempat sujud. Masa sujud tu dia kerap. Jadi lambang apple. Kan? Dia sujud kali lagi, dia jadi lambang Samsung pula. Sampai lagi sudah. Tak boleh. Makan minum tak boleh sebab dia urusan akhirat. Tak boleh kita duk gelut nak pergi tengok salah orang. Duk tengok kaki orang, duk tengok baju orang. Sebab tu kita duk beritahu kalau untuk solat, sunnah Nabi suruh tengok dekat tempat sujud. Tempat sujud. Sampai bila? Sampai salam. Habis salam, ada lagi dia punya kedudukan sampailah kita baca doa kalau mampu sampai habis. Lepas tu bangkit. Adakah habis solat? Tidak. Solat itu diukur lagi pada produk output solat. Kita dah lepas dah QC. Dah lepas dah QC, nak tahu betul tak betul kompeten benda tu, barang tu, produk tu, maka dia kena duduk di lapangan. Macam mana dia boleh survive dalam kolam dan juga lautan kehidupan dekat luar sana. Habis bagi salam, selawat apa gedebuk-gedebuk, keluar pada surau kaki slow masuk kasut orang. Kan? Dia naik, dia pakai Adibas, dia keluar pakai Adidas. Lepas tu sampai ke rumah lah, rezeki aku, rezeki. Kaki yang takkan buta bang. Sebab inna salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Takkan mungkar mangkang kita boleh jadi orang lagu tu. Takkan mungkin orang yang lepas pada solat dia keluar lidah dia boleh tibai orang ranap, sidai. Sampai tak panggung pula Pak Long tu. Mentang-mentang baru ni kena turut 3-0 tak panggung tu. Daripada depan keluar tu dia baca doa amin, dia jalan tu dia dah tibai, ranap kawan tu. Dia berasa macam nak tukar jersey lah. Nak isi borang masuk kelab lain dah. Pasal lidah kawan ni duk tibai. Sedangkan kata Nabi, orang beriman selamatkan saudara daripada dua, lidah dan juga tangan. Lidah kita kena selamatkan, kita kena selamatkan orang daripada lidah kita dan juga tangan. Sebab tu solat adalah kemuncak dia. Macam mana lagi kata ulama, solat itu dia membawa kamu untuk menerobos setiap sisi dan inci alam. Mana tidaknya ketika kamu mengaku Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kamu mulakan kehidupan kamu dengan baik kalimah Allahu Akbar pada jalinan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua dalam surah Al-Fatihah, apa kamu sebut? Ia bercerita tentang cakrawala. Dia bercerita tentang the whole universe. Dia bercerita tentang Bima Sakti. Dia bercerita tentang Milky Way. Kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Apa maksud Al-Alamin? Seluruh alam. Macam kita dulu sekolah rendah zaman 90-an, alam dan manusia. Hak ni Al-Alamin, seluruh alam tuan-tuan. Tak mana sejauh mana mata memandang, bahkan sejauh mana mata tak mampu capai, semua itu berada dalam ta'alluq Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan kita berada pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala iktiraf kata kita ni adalah orang yang ikut jalan hamba dia. Tuan-tuan boleh faham tak situasi dia gitu. Contohlah, ada orang yang kita kenal, kita duk rapid dengan dia dan dia jadi orang hebat. Tiba-tiba dalam ucapan dia ada mention nama kita. Dia ada mention nama kita sikit. Kawan saya dekat kampung nama ni. Kita rasa macam mana? Kita rasa macam dihargai. Ada dapat komplimen. Ada orang sedar kehadiran dan juga kewujudan kita. Dan bagaimana pula kita, bila mana Allah Ta'ala akan umumkan nama kita di akhirat kelak, dipanggil dengan panggilan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla wa Ala. Maka pada waktu tu baru kita sedar betapa perjalanan salat adalah perjalanan yang membawa kita menelusuri seluruh perjalanan alam sampailah orang tu dia boleh faham, dia boleh hadam, mulakan hidup kamu dengan membesarkan Allah dan mengharamkan dunia. Allahu Akbar. Dan akhirnya kamu akan meraih
kebaikan, keselamatan dan keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dahsyatnya kata ulama, Assalamualaikum warahmatullahi itu bukan untuk kamu, tetapi kamu ucapkan untuk kanan dan kiri. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada pun kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam kat dia sendiri tak nak. Dia bagi salam dekat orang kanan dan kiri. Nak abang kata apa? Islam itu adalah menyampaikan keselamatan. Tapi pasal kita duk nampak solat ini adalah sekadar cukup waktu, sebab kita adalah orang yang memang ada Islam, kita solat dikarenakan kita tak ada benda nak buat, kita solat disebabkan ada masa, maka ini adalah satu proses yang masih lagi perlu untuk menjalani nilai faham yang sedikit panjang. Dan disebutkan juga betapa pengisytiharan yang tidak dibuat-buat atau melencong dari landasan yang benar, supaya dengan itu matlamat akan jelas kepada para duat dan mereka yang didakwah, iaitu para pendakwah dan juga audien dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, liyamidallahu al-khabitha minat tayyib, supaya Allah memisahkan golongan yang buruk daripada golongan yang baik. Al-Anfal ayat 37. Sebab tu perlu untuk pengisytiharan, perlu kepada pengikraran. Macam contoh hari ni kita duk sebut berkenaan dengan orang duk mai Penang, duk mai tempat melawat, ziarah dan sebagainya, melancong, melencong macam-macam. Mai dalam bab makan, Penang top bang. Penang top. Antara negeri di Malaysia, bahkan tempat yang begitu terkenal dengan makanan adalah Pulau Pinang. Jadi peringatan kita pada kita sendiri dan juga sahabat-sahabat kita yang main pada luar, nombor satu, kadang-kadang mereka berkena bila mereka tanya dalam grup, tolong senaraikan nasi kanak yang sampel kat Penang. Kita pun jenis muka betul, kita pun biar bang. Nombor satu, first punya Subaidah bang, kan. Lepas tu kita abang nombor dua Pelita. Kita pun abang yang ni pasal apa? Kita punya puak kita tak mau orang penuh. Tapi ada pula kata hangpa ni tak baik, orang menipu, kan. Kita tak tahu sebab isu dia. Bila nasi kanak ni kita kena latih lidah. Biar lepas tu pi level 1 dulu. Lepas tu pi level 2. Lepas tu level 3, lepas tu barulah rare. Hak rare macam tu. Hak yang memang susah. Jenis menega pun belakang pokok ketapang. Kan? Jenis kena selok pokok beban baru jumpa kedai. Hak tu kena buah lah. Cuma bila kita sebut berkenaan benda ni, yang lebih saya nak tumpukan adalah jangan terpedaya dan terpesona dengan kemangkakan label Muslim friendly. Terutama saya beritahu di Pulau Pinang ada yang menggunakan kaedah itu bukan untuk apa-apa tujuan, melainkan untuk untuk rating dan juga review, dan lebih mangkak lagi reviewer ni dia cetuskan satu fenomena pula. Walaupun tak ada, orang dah kata dah yang ni tak ada halal, yang ni tak ada ini, yang ni tak ikut spek yang Islam punya, dia ada campur makanan dengan yang tidak halal, tiba-tiba main reviewer, kan. Dia pun style-style dia angguk kepala sikit, padu, 4 kali dia sebut padu. Lepas tu dia buat muka pejam sikit, dia kata memang sempoi. Main Penang punya dia kata sur raw tu banyak sikit, dia ambil 4 harakat mat lazim musaqal kalimi, kan. Jadi orang bukan tengok, orang tengok orang makan lah. Dia bukan tengok kedai tu tahu mana, ada cok halal ke tidak, benda tu siapa masak, ambil pada mana, tak payah dah. Pasal ada reviewer, tambah pula reviewer tu janggut sama macam kita sikit ke, ataupun ada pakai kepiah ke, ataupun pakai tudung ke, kan, tudung bawai ke, jenahak ke apa ke, hello ukhti, kan. Dia kata ya akhi, kan, sister apa nama dia, abang kata dia jemput kita tu dengan panggilan-panggilan yang ada unsur Islami, maka orang akan berbondong pi tanpa melihat pun halal. Dan halal tu akan jatuh nombor 4, nombor 5. Sedangkan yang kita risau betapa nanti benda tu akan jadi kesan sampingan yang berat, bukan sampingan lah, kesan utama. Sebab syubhah ni adalah benda yang meragut kita punya nilai kewarakan. Terutamanya benda yang nombor 1 ulama akan bincang, benda yang keluar dari lidah kita ni menunjukkan nilai kewarakan. Tuan-tuan nak menyampaikan kebenaran, ya sampaikanlah kebenaran, tetapi perlulah berlapik dengan adab dan juga bicara yang paling sesuai. Ada orang dia suka dengan jenis kata direct spoken, tapi bukan semua yang suka untuk dengar direct spoken. Dan kita kena masih lagi berlapik dalam menyampaikan bahasa dan juga beralas, walaupun benda tu benar-benar, tetap juga kita kena ada dia punya susun bicara dia lah. Yang kedua kata ulama, bukan takat benda yang keluar nak kena jaga, benda hak masuk. Hak masuk kot sini, hak masuk kot sini, hak masuk kot sini, hak masuk kot sini, semua tu kena jaga. Jangan ada syubhah. Sebab mentaliti, bukan mentaliti, figure, karakter orang yang beriman dalam menempuh dan juga bertempur dengan Dajjal
di akhir zaman adalah orang yang kekal mengelakkan diri daripada terjerumus dan juga tersangkut dalam lembah kesyubhatan. Sebab tu kata Nabi SAW, ada satu orang yang beriman ketika mana Dajjal muncul, dan dia bukan dekat dia waktu beriman. Orang tengok dia pun orang kata memang dia ni orang bagus punya orang. Orang hafiz, orang hafaz Quran, orang yang alim, orang tahu hadis, tahu hukum. Memang kita tengok dia pun kita akan kata dia ni orang yang bagus punya. Tetapi disebabkan oleh satu situasi, kata Nabi, bila dia dengar Dajjal muncul, apa dia buat? Dia pi kepada Dajjal. Manakala kata Nabi SAW, bila kamu dengar mana-mana tempat Dajjal muncul, tak tahu dia tengok FYP, hashtag Dajjal timbul, kan? Tengok tahu mana? Oh, dia kata dekat belah Korea, contoh. Kita pun kena cari jalan untuk menghindar jauh daripada Korea. Tak tahu ke Amerika dah, dia sampai dekat negeri-negeri dah dekat dengan kita. Maka kita kena cari jalan lagi-lagi jauh. Bahkan sampai ulama sebut lari naik ke bukit dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi orang ni, yang Nabi sebut ni, ada satu orang lelaki ni, anna rajulan, satu orang lelaki. Bila dia dengar Dajjal muncul, dia pi. Dia bukan dia buat pala, memang dia rasa dia okey. Dan Dajjal macam ni, Al-Kahfi aku apa nak risau apa, kan? Kita duk Al-Kahkah okay? Fi tak mai, maka dia pun duk rasa dia boleh lepas. Bila jumpa dengan Dajjal, dengan keilmuan yang dia ada, dengan kemampuan yang dia ada, kata Nabi SAW, fattabi'uh, dengan segera dia ikut Dajjal. Kenapa? Sebab dalam diri dia ada syubhah. Maka ulama cerakikan apakah bentuk syubhah di situ. Nombor satu syubhahnya adalah bila mana kita rasa kita sempoi. Salah satu benda syubhah, bila kita rasa kita bagus, bila kita rasa kita ni cekap, bila kita rasa kita kejap, itu adalah salah satu bentuk syubhah. Dan sebab tu dalam usaha kita nak memahami situasi berkenaan dengan peristiaran ubudiyah ni, ya, kita kena isytihar. Bukan takat benda yang kita lakukan, amalkan, tapi juga benda yang kita pakai dan juga kita makan. Sebab tu dalam bab makan ni, buat masalah memang kena usaha lah. At least tengoklah cok halal tu, kan? Kalau kata tak ada pun cok halal. Tapi tu kenapa kedai orang Islam ramai tak ada cok halal? Ialah orang Islam dia terikat kepada tayyibat. Surah Al-Baqarah ayat 172. Tayyibat, tak ada masalah. Memang dah tahu dah orang Islam punya kedudukan dan keadaan. Tetapi bila orang tak Islam, an-nas, manusia biasa, manusia yang tidak beriman, manusia yang beriman, manusia yang berduduk dalam kadar kepercayaan yang lain, maka mereka terikat pada halalan tayyibah. Ini konsep dan juga spek dalam Islam. 168 surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Setiap manusia. Tetapi yang ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, itu beza dah. Baik. Kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat telah menempuh berbagai bentuk ujian, penderitaan, seksa, tekanan, namun mereka tidak pernah berganjak sedikit pun dari jalan ini atau memilih jalan yang mudah dalam perjuangan mendokong akidah dan mengajak manusia kepada akidah itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Kafirun, katakanlah wahai orang kafir, bukan orang non muslim. Dalam tafsir kita panggil wahai orang kafir. Kenapa orang kafir? Kafir ni diambil terus daripada pengistilahan bahasa Arab. Dia ada banyak kafir, muslim, mukmin, itu adalah pengistilahan daripada Arab yang kita gunakan. Banyak benda jugalah, doa, redha, itu semua adalah pengistilahan. Tapi kalau kata kita tak mau guna perkataan kafir, adalah perkataan yang lain yang lebih baik. Tidak, sebab memang Allah Ta'ala sebut kafir. Kalau nak guna, kita kena pergi kepada transliteration, kita kena pergi kepada penterjemahan terminologi pengistilahan itu. Maka kenalah baca, katakanlah wahai orang-orang yang menutup diri. Boleh faham? Wahai orang-orang yang menutup diri, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Sebab kafir tu bermaksud orang yang menutup diri. Kafir, dia tu yang berusaha untuk menutup diri. Tapi dalam konteks akidah kita nak abang, dia ni adalah orang yang menutup diri daripada beriman. Kan panjang. Tapi bila kita sebut kafir tu, kita dah tahu dah. Kufar kita dah tahu dah, kufur kita dah tahu dah. Sebab tu bila sebut tentang kafir, maka telah pun ditandakan kedudukan dan juga keadaan mereka dan bagaimana respon kita bila berhadapan dengan kelompok ini. Kemudian kebenaran ini yang paling berhak yang disebutkan, yang diikuti oleh orang mukmin, sekalipun harga dan pengorbanan untuk mengikutinya terlalu mahal. Wa qulil haqqu min rabbikum
faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Kepada siapa? Kepada orang yang belum beriman. Sebab kita berdiri pada titik la ikrah fid din, tak ada paksaan dalam urusan agama. Hang tak Islam lagi, silakanlah, tak ada masalah. Tapi bila mana ada Islam, inna dina indallahil Islam, maka kita kena ikut segala setiap daripada titah perintah Allah Subhanahu taala by step, sikit-sikit, tak ada masalah. Tapi jangan pula dah ikut lepas tu nak menolak pula. Lepas tu dalam kunjungan waktu belakangan isu berkenaan dengan mahkamah syariah dan sebagainya, ialah kita tengoklah pada kedudukan, potensi dan posisi kita sebagai orang beriman. Bukannya kita tengok dalam keadaan kita ni orang yang tidak ada nilai keakidahan, macam mana yang disebutkan, bahkan ditunjukkan pula kata undang-undang dalam Quran pun tak beritahu secara spesifik. Ya, ini pun perkataan yang bahaya kan. Al-Quran tak spesifik, tak mana tak spesifiknya, ataupun kamu yang tak faham. Masalahnya tak mau mengaku kata tak faham, tapi pihak Al-Quran tu tak betul. Zalikal kitabu la raiba fih, tak mau. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang ikut petunjuk daripada Allah ini, maka mereka adalah orang yang tidak akan mendapat khaufun wa lahum yahzanun, tidak akan dapat sedih, takut dan juga sedih. Dan kita pun duk nampak mungkin dia ni adalah satu orang yang sedih melampau dan sebagainya, sampai kita boleh fikir kata tidak ada pun perintah dalam Quran abang kata suruh tutup aurat. Kita pun untuk macam ni tak perlu kita bawa buka dalil Quran pun, contoh beritahu saja dekat mana-mana dapatan bukti wanita yang soleh, the pious woman, okey, mana-mana anutan agama soleh lah tu. Kalau orang Islam ya, siapa yang solehah, dia akan pakai tutup aurat, betul. Tetapi tengok dalam agama lain, dekat rumah berhala mereka juga yang pakai tudung. Pengalaman kita masuk dekat beberapa tempat yang ada kaitan dengan rumah ibadat ni, ramai je pakai tudung. Bahkan agama ajaran Kristian tu pun pakai tudung, wanita-wanita dah. Habis tu tak mana yang kamu kata tak ada arahan tu. Kalau kata nak dibanding bezakanlah berkenaan dengan kedudukan wanita-wanita yang lain. Dan kalau pula disebut kita kena tunjukkan kita punya kecantikan, maka tak payahlah tunjuk rambut saja. Boleh faham? Kalau nak buka, tak payah buka tudung sajalah, bukalah segala. Pasal semua tu adalah anugerah Tuhan yang perlu untuk dikongsikan bersama. Dan disebutkan juga orang yang menutup banyak ni adalah orang yang mundur. Jadi dalam dunia ni yang paling maju adalah menatang. Pasal mereka tak pakai apa langsung. Dan adakah bersetuju dengan benar tu? Tak setuju. Tapi tu yang kita sebut, tu yang kita beritahu. Kita sendiri memilih kata benda tu tak benar, tapi kita juga yang menyokong. Dan sebab tu hari ini bila berlakunya keadaan dan kewujudan kelompok yang sedemikian, maka tidak ada satu pun kemampuan yang boleh kita jadikan sebagai usaha untuk menyekat dan menghalang kelompok ini. Yang kedua, yang terakhir disebutkan oleh Fadlatul Syafati akan mewujudkan satu kelompok yang bergerak, yang diikat dengan akidah dan keimanan kepada Allah, tunduk dan patuh kepada tanzim dan gerakan kepada pimpinan yang sedar dan berjalan dengan petunjuk dan nur Allah. Satu kelompok gerakan yang tidak meraba-raba dalam sebarang tindakan, kelompok yang tidak diganggu oleh perkara-perkara sampingan dan permasalahan-masalahan yang remeh-temeh daripada meneruskan amal dan buat persediaan untuk mencapai matlamat Islam yang lebih besar. Yang ini susah sikit. Kenapa? Sebab kita hari ini disibukkan dalam keadaan umat ini direnyak dengan begitu teruk, kita dijijak dengan begitu hina, kita diperlakukan seperti mana mainan semata-mata. Orang Islam masih lagi duduk berkeli pasal benda-benda yang leceh-leceh, benda yang remeh-temeh. Ni masuk bulan Syakban, berkeli. Ni nak main 15 Syakban, berkeli. Habis Syakban masuk Ramadan, berkeli. 8 berkeli, 20 berkeli. Lepas tu dah habis tu pula cerita berkenaan dengan takbir raya, berkeli. Berkeli babak tu, orang lain, budak umur 16 tahun, berjaya merakamkan gambar bulan yang paling cantik untuk abad ini. Budak mana? Budak India, umur 16 tahun. Mengambil masa kurang lebih 21 jam untuk capture gambar tu. Macam mana dia boleh ada masa untuk tu? Sebab masyarakat dia tak berkeli. Masyarakat dia tak berkeli duk benda-benda remeh. Kita dah duk berkeli. Ada satu budak perempuan, tahun ni umur ada 13 tahun. Dia jadi jurucakap di satu pentas antarabangsa dalam usaha dia menyelamatkan dunia daripada climate exchange.
Pasal apa dia boleh duduk sampai teratur, budak orang putih ni boleh? Sebab negara dia tak terlibat dalam bab-bab berkelahi ni. Kita pantang sikit berontor pun berkelahi. Masalah betul kan? Bab masjid berkelahi, kapet berkelahi, bab pintu berkelahi, engsel bubuh color silver berkelahi. Bukan ada benda apa pun, asal ada point berkelahi. Dan sebab itu kita tak mampu untuk meletakkan ataupun kita tak mampu untuk meledakkan satu anjakan paradigma dalam masyarakat Islam mendapat kebaikan yang tertinggi seperti mana ulama terdahulu. Dalam kisah Isra' Mi'raj kita sebutkan macam mana Isra' Mi'raj memberikan kesan yang begitu besar kepada umat Islam terdahulu, antaranya Ibnu Sina. Adakah tuan-tuan sedar betapa Ibnu Sina menjadi rujukan, sandaran, patuhan kepada orang yang melakukan segala benda berkaitan dengan perubatan? Dan Ibnu Sina itu terinspirasi daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam banyak juzuk penceritaan Isra' Mi'raj, perkara yang membuatkan dan menggelegakkan rasa ingin tahu dalam hati Ibnu Sina adalah pada bab berkenaan dengan syaqqus sadr, pembelahan dada. Nabi melalui proses pembelahan dada banyak kali. Antara riwayat menyebutkan 2 kali lah. Satu waktu Nabi dipelihara, dijaga oleh Halimah binti Abi Zu'aib ataupun Halimah Sa'diyah. Masa tu umur Nabi 5 tahun. Kali pertama Nabi kena belah. Syaqqus sadr, nama kaedah dia. Kemudian kali kedua adalah ketika Isra' al-Mi'raj. Nabi dibelah lagi dada, dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam dan kemudian diisikan dengan hikmah. Ingat, yang ni aksi ini dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Jangan duk balik tepi try pula. Tahu lah baru balik umrah pun. Kan? Ni ada sebotol ni asal lepas kot, kan? Abang kat bini dia. Ingat mentah lagu tu. Ibnu Sina dia terpanggil dan terinspirasi untuk fikir apa dia? Makna dia manusia boleh saja melakukan pembedahan untuk membetulkan keadaan di dalam dan kemudian boleh dicantumkan dan hidup. Siapa orang tu? Nabi. Kerana di dada Nabi ada tanda, kata Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah tengok tanda belah dekat dada Nabi. Dan sebab tu dia kata benda ni boleh buat, dan akhirnya dia buat satu kitab yang digunakan sampai hari ni, kitab Qanun fi Tib. Undang-undang dalam perubatan. Bukan takat dia buat kitab, dia buat juga alat pembedahan. Yang alat tu tadi menjadi masterpiece sampai ke hari ni, prototype untuk semua jenis alat perubatan pembedahan sampai ke hari ni. Ibnu Sina. Dan dia terinspirasi pada Isra' al-Mi'raj. Kita punya Isra' Mi'raj duk fikir, oh dia kata ni naik langit jumpa dengan perempuan sekian-sekian. Kita duk ingat itu je. Tapi untuk kelompok yang Allah Ta'ala berikan kelebihan sedemikian rupa sampai boleh wujudkan satu tamadun, legasi mereka sendiri. Begitu juga dengan Abul Qasim Abbas ibn Firnas, lahir tahun 801 di Malaga, Spanyol, Andalus. Masa tu tahun 800 masih lah dia lahir. Dia juga terinspirasi dengan Burak punya kelajuan, penerbangan, bagaimana kedudukan, keadaan. Adakah Burak melakukan pecutan ketika melalui satu tempat yang dinamakan sebagai subtropical jet stream, ataupun Burak melalui satu laluan hallway yang digelarkan sebagai polar jet stream ketika mana meluncur daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Macam mana Burak mula take off? Adakah dengan cara macam mana drone take off? Kemudian adakah ketika mana Burak sampai di Masjidil Aqsa, dia nak turun parking tu, dia guna teori Pascal. Ketika mana nak turun parking, adakah menggunakan kaedah pneumatik ataupun hidrolik? Mereka kaji sampai terang tu, kan? Abbas ibnu Firnas ini, apa dia buat? Dia mencipta prototipe penerbangan pertama di dunia, kaedah aerodinamik dalam penerbangan burung, yang terinspirasi juga daripada surah Al-Mulk ayat yang ke-19. Alam yarau ila at-tayri fawqahum. Bila mana Allah Ta'ala sebut, adakah kamu tidak melihat burung yang terbang di udara, duduk dalam keadaan tertahan begitu, siapakah yang menahannya? Maka bila mana dia buat, dia terjun, dia bubuhlah bulu pelepah banyak-banyak dekat satu rangka sayap, dia terjun. Ketika dia terjun mula tu, alhamdulillah dia berjaya jatuh. Memang jatuh bang, mula-mula bukan dia bubuh enjin pun, kan? Dia bukan bubuh enjin X5 ke apa ke, dia bubuh bulu burung buat sayap macam burung tu, dia bubuh bulu burung, bulu pelepah yang banyak tu, dia lompat pada bukit, memang jatuh. Kali kedua, ketiga dan seterusnya dia buat lagi R&D, jatuh juga berulang kali, sehingga kan dia dapat buat satu catatan, dia sempat untuk terapung, kekal di udara untuk beberapa saat. Dan itu adalah kemuncak orang kata penemuan formula dalam penerbangan dunia. 801 Masihi,
1000 tahun sebelum James Wright bersaudara muncul. James Wright bersaudara bila? Tahun 1800. Kita bertanya, siapakah orang yang menciptakan kapal terbang pertama di dunia? James Wright bersaudara. Saudara dengan siapa? Tak tahu. Ini Abbas ibn Firnas. Siapa dia? Yang nombor 2 kata Nabi. Dia adalah saudara seakidah kita. Tapi ada pernah kita dengar nama dia? Tak pernah. Yang pernah dengar nama Choi. Yang pernah dengar nama apa nama Fas penjahat. Kan? Yang pernah dengar nama orang-orang yang kita duk tahu lah. Tapi benda ni kita tak ambil pot pasal saya duk fikir lah benda ni pasal kita dikalutkan dengan benda-benda yang mangkap. Sebab tu penting untuk kita jadi orang yang duduk dalam keadaan memerhati dan mencermati setiap perkara yang Allah Ta'ala berikan pada kita, perlu untuk kita hadapkan dan angkat kembali nilai umat supaya menjadi orang yang kembali terhormat. Dah kan kita dalam beberapa fasa waktu kita adalah tuan kepada segala ilmu. Kita adalah tuan pada segala ilmu. Teknologi, perubatannya, pendidikannya, sosialnya, pertanian, peternakan, kita adalah tuan untuk semua. Ini bukan cerita untuk mendabik dada ataupun nak menghayun tuan-tuan dalam buaian gelap gelita, mendatangkan rasa kemegahan dan kebongkakan diri. Tidak. Nak abang kata kita pernah berjaya dengan jalan kita ikut Nabi. Kita bukannya mulia kalau kita ikut Nabi. Walaupun kita nampak kehebatan yang sedang diukir jalin di luar sana dengan begitu hebat, dalam keadaan mereka tidak beriman kepada Allah, tak beriman pada Rasul, ketahuilah itu bukan kehebatan yang terbaik di sisi Allah. Tapi kita ni dalam keadaan tengah duk solat boleh dapat kebaikan, jadi satu benda lagi besar. Orang yang tak Islam, mereka boleh kaya, itu normal. Kita pernah jumpa dengan banyak jutawan yang bukan Islam, mereka jadi pelik. Mereka kata macam mana hampa orang Islam boleh jadi kaya? Apa saya? 5 kali mah semayang sehari. Tapi macam mana dan cari duit? Sebab tu tuan-tuan akan nampak figure-figure Islam yang kaya akan ditarik dan dijunam benamkan oleh sekian bala tentera. Dan tuan-tuan akan nampak dengan lebih jelas kalau tuan-tuan adalah orang yang membuka mata hati. Dan tuan-tuan pun dah faham dah dengan lebih jelas dengan perkara ni. Bila satu orang tu orang Islam, dia boleh buka empayar, dia adalah orang yang jadi keperluan dasar dalam mana-mana kerajaan, dia jadi orang yang paling kaya untuk dia punya masyarakat dia, rakyat dia, maka orang macam inilah yang akan dipastikan untuk dijatuhkan dahulu. Dan kemudian dia akan kayakan secara kecil-kecilan orang Islam yang menjatuhkan orang Islam yang besar ni tadi. Sebab kata Sayyidina Umar, target orang-orang yang tidak beriman adalah menjatuhkan singa yang paling garang. Kerana bila singa yang paling garang dah mula jatuh, anjing-anjing ni semua akan menurut. Boleh faham? Maka sebab tu kita ada dah berapa beratus-ratus, beribu-ribu dah singa yang dah dijatuhkan. Kalau ikut dalam bab pentadbiran, tuan-tuan tengoklah dekat situ adanya Saddam, adanya Muammar Gaddafi, adanya Morsi, semua-semua tu orang yang hebat dijatuhkan. Sebab apa? Depa bukan depa yang jatuhkan, depa clean sheet, tangan depa tidak ada blood red yang lekat. Siapa yang jatuhkan? Orang-orang depa juga, orang-orang Islam juga. Dan yang tinggal tu siapa dia? Kalau ada dijatuhkan itu adalah singa, yang tinggal yang menjatuhkan itu adalah anjing yang mengikut orang hanya dengan diberikan balasan seketul tulang yang tidak ada daging lain lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, bila kita dah duduk dalam proksi ni, maksudnya kita dah meletakkan nilai ubudiyah, kita adalah orang yang memperhambakan diri dan tahu kita ni adalah sebenar-benar hamba, kita wujud dalam kelompok gerakan yang memikirkan tentang kebaikan dan juga kehebatan Islam. Yang ketiga ini adalah kemuncaknya, iaitu menjadi orang yang menentang jahiliah habis-habisan, tetapi dengan penuh kesedaran dan waspada, kerana Rasulullah mengetahui bahawa matlamat Islam memerlukan perubahan menyeluruh dalam semua bidang hidup manusia, perubahan dalam pemikiran dan akidah keyakinan mereka, perubahan dalam cara hidup dan adat istiadat, perubahan dalam sistem dan undang-undang mereka. Penentangan ini memerlukan barisan depan yang beriman, barisan depan yang dapat persediaan yang cukup sesuai dengan amanah yang berat, cabaran yang sengit dan matlamat yang besar. Oleh itu, persediaan mestilah menyeluruh dan lengkap, merangkumi persediaan dalam bentuk ibadat, tarbiyah, fikrah, ilmu pengetahuan, persediaan dalam bentuk tanzim, perencanaan adalah berkaitan dengan undang-undang, persediaan tentang latihan dalam melaku yang dapat dilihat dengan mata kasar. Kesemua persediaan ini dilakukan menurut kepentingan masing-masing dan sejauh mana persediaan itu diperlukan sejajar dengan kedudukannya dalam peringkat-peringkat amal baik dari sudut kuantiti, kualiti dan waktunya. Itu yang nombor 3. Nombor 3 ni dia beritahu apa? Dia abang kata kita ni kena usaha untuk menentang jahiliah.
kejahilian. Kejahilian ni jangan duk faham kata yang Arab jahiliah tu je, kebodohan. Benda-benda mangkap. Kan? Duk buat mukbang, tak ada kerja, kan? Ataupun duk pergi buka kamera telefon tu, thank you for the rose, thank you for the rose. Duk ulang 4,000 kali, kan? Lepas tu bawah tu adalah tap screen guys, tap screen guys. Tak ada benda apa. Kalau benda tu memberikan kebaikan pada umat, ya support. Ni sampai ke tahap daripada bertudung, tak ada lah tudung. Tudung hilang. Kita duk fikir kata dia pakai cosplay apa kan, tak, tudung hilang lah. Pasal follower dah lebih pada 40 bilion, kan? Rasa macam 4 bilion kot dah follow dia. Tu yang dibuka tudung habis. Maka benda-benda yang macam ni kita kena usaha untuk gerakkan supaya tidak dibiarkan. Kena ada kesan. Macam contoh Datuk Mufti ada pesan yang podcast pergi jemput satu orang yang buat benda mangkap. Bukan dekat dia yang buat mangkap tu, yang jemput tu pun kena juga. Patut kena begitulah. Tapi kita masih lagi ternanti-nanti, tertunggu-tunggu adakah akan tunggu dekat luar rumah. Orang rumah kawan tu kokoklah ada petrokar mai siap kan, pasal dia adalah orang yang mengiklankan dan mempromosi gejala tidak sihat dalam nilai sosial, iaitu perkara-perkara sumbang. Dan adakah benda tu menjadi kebaikan pada masyarakat umat? Tidak. Dia akan membunuh kebaikan sosial masyarakat yang sedang kita wariskan ini. Anak-anak kita akan tengok, oi, rupanya buat benda ni tak ada apa noh. Maka mereka akan buat lagi dahsyat. Bahkan lebih buruk dan lebih teruk daripada apa yang kita duk adab ni. Sebab tu kita duk letakkan kadar risau bila kita duk nampak benda-benda ni duk berlaku. Pasal kita masih hidup. Kita duk sangka benda ni tak ada lah, ataupun tak akan berlaku sampai kita mati. Tak. Baru dapat APC tahun lepas, tahun ni dah jadi dah macam-macam. Kan? Baru dapat markah SKT 98.5 tahun lepas. Tetap tahun ni macam-macam jadi. Kita duk fikir, dan lah pencin ke apa ke. Tak dan bang, tak dan. Lah, zaman lah memang zaman yang begitu rakus. Tuan-tuan akan tengok tandaan yang akan dia akan ada dot dia tu, daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, lepas tu Asqalan. Tuan-tuan akan tengok apa nama pusat ribat di kawasan sekitar Syam, Damsyik. Tuan-tuan kena tengok poin-poin yang berlaku ni. Konstantinopel. Tuan-tuan akan tengok sekitar kawasan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan kena letakkan pinpoint tuan-tuan, dan tuan-tuan kena tengok progres daripada semua tempat ni. Dia akan tunjukkan kepada kita bayangan, bukan gurauan, bayangan jelas benar yang Nabi sebutkan dulu tentang proses berlakunya kiamat. Dengan jelas kalau tuan-tuan perasan satu demi satu. Dan memang kedudukannya sedang menghampir dengan begitu dekat sangat, bila mana yang kita boleh tengok sebelum bulan April, Gaza nothing. Gaza perlu diselesaikan sebelum bulan April. Lah semua dah di route sampai ke bawah, dah ditarik dan digoncang serdak-serdak tu di bawah, semua berkumpul di Rafah, dan dekat situlah akan berlakunya pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok Zionis dengan adanya usaha penonton daripada kalangan umat Islam itu sendiri. Dan memang takkan ada sebelum bulan April. Manakala nanti kalau Cun lepas April nanti mereka akan adalah pembinaan watak Israel Raya dan sebagainya. Cuma dekat situ ada sedikit plot twist. Nanti tuan-tuan akan jumpa lah dalam beberapa waktu ke depan. Tapi kita tak ada lah kata dalam sebulan dua. Dia akan jadi satu benda yang lebih besar, iaitulah betapa kemunculan perkara-perkara tentu ni akan mula dengan lebih jelas tergambar di hadapan kita. Pada masa itu, wallahu ta'ala alam. Sebab masih lagi perlu kepada beberapa tanda di Tanah Haram berkenaan dengan kerajaan dia, putera rajanya, putera mahkotanya, gabungan-gabungan yang wujud untuk merampas kerajaan, pentadbiran dan sebagainya. Yang tu belum lagi kita dapat secara detail. Cuma yang duk ada lah ni dia memang dah, orang kata apa, dia dah acuan dia tu dah settle dah. Molding dia tu dah cun dah. Cuma tinggal nak tuang dia punya lembok tu je untuk dibuatkan. Jadi itu yang terakhir pada malam ni untuk kita sembah tunjukkan kepada tuan-tuan berkenaan dengan tajuk yang ketiga terakhir pada bab pemusatan amal Islam, yang boleh kita katakan sebagai pengulangan dan juga pengukuhan apa yang perlu untuk kita dapatkan, yang perlu untuk kita sematkan dalam diri sepanjang kita menempuh jalan jalur yang terakhir menuju kepada kiamat. Dan yang seterusnya, sebelum kita tutup majlis, saya ucapkan selamat menyambut bulan Syaban untuk edisi 1445. Bulan Syaban ni bulan yang baik tuan-tuan. Cuma Nabi tandakan bulan ni adalah bulan yang yaghfulun nas, bulan yang manusia yaghful,
dia ghaflah, tu ghaflah, jingga, dia lalai, dia ghalib. Pasal apa kata ghalib? Nabi kata ghalib sebab dia duduk baina Rajab wa Ramadan. Bulan Rajab orang semua ingat pasal ada Isra' Mi'raj, adanya bulan solat, influencer buat program solat subuh seramai Jumaat. Okey dah lah kan, subuh dah ramai dah lah. Lepas tu mereka minta pula kita buat lohok pula. Nanti lohok lah. Lepas tu bila lohok dah buat, asar buat, maghrib pun dah ada juga tempat-tempat buat, isyak pun dah buat dah. Cuma kalau dah boleh buat seramai tu okey dah. Cuma jangan nanti main hujung-hujung seram. Dia tak mai kan. Solat subuh seram. Dia tak ada mai. Pasal apa tak mai? Ruyuk. Pasal 20 pi dekat tu. Masjid, contoh masjid dekat satu tempat ni buat. Kita pun ada masjid kita. Masjid sana seramai Jumaat, masjid ni seram. 2 orang lah. Yang lain semua tiang. Kan? Pasal ni 20 pi sana. Sana ada apa nama, makan cemil lah, apalah, roti telur dene ke apa ke. Jadi semua bekat lari pergi sana. Custom ni semua bekat lari sana. Subuh tinggal Tok Bilal dengan Tok Imam. Tok Imam tu pun yang ku pasrahkan seluruh kehidupan ku. Pasal dia ni dah main azan, aku dah main second. Aku kena di imam, 2 orang lebar. Jadi patut badan lah. Boleh saja. Bukan saya kata kalau itu haram ke, dah siapa kata haram, pi je lah. Cuma janganlah sampai seram sangat tiap-tiap hari. Itu bahaya tu. Sebab daripada seramai dia jadi seram lah kali ser. Boleh faham kan? Jadi bulan Syaban ni bulan yang kita tak perasan. Kalau bulan Rejab tu kita ingat. Ramadan, ya, masuk Syaban orang teringat Ramadan dah. Masjid Surau pakat keluar dah, hantar mesej dalam grup. Hari pertama iftar, datuk sekian-sekian. Hari kedua yang ni sekian-sekian. Hari ketiga timbalan Presiden Persatuan Kebajikan apa ke gedebuk-gedebak. Duk kalut dengan buka puasa, moral dan sebagainya. Bulan Ramadan dia tulis banner, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syaban ada tuan-tuan jumpa banner, ahlan wa sahlan ya Syaban. Tok Imam pun tengok Syaban ni bukan menantu Rosli tu ke. Dia ingat Syaban tu. Sedangkan Syaban ni adalah nama satu bulan. Cuma memang Nabi sebut dia adalah bulan yang kita lalai. Kemudian Nabi kata bulan ni adalah bulan yang special. Kenapa? Sebab bulan ni adalah bulan yang amalan kita diangkat. Bulan ni bulan yang berlakunya annual report. Annual report ni penting. Stakeholder nak tengok. Boleh faham? Dia punya CEO, COO, CFO, CCC semua nak tengok. CC pun nak tengok. Nak bagi bonus, tak bagi bonus, apply cuti lepas ke tidak, nak naik pangkat, turun pangkat, semua akan tengok dalam annual report. Cuma sebagian ulama kata annual report ni akan diangkat pada nisfu Syaban. Jadi masuk awal Syaban ni dia relax Dia duduk pergi mengokak tak mana-mana ke apa-apa. Lepas tu mai 15 muka insaf. Pasal supaya amalan diangkat dalam keadaan dia memang insaf betul dah. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat yang lain, Nabi tandakan bulan Syaban ni bukan takat nisfu tu je. Mana-mana hari dalam bulan Syaban, dia tengok kategori kita. Dia ni jenis beginner, 125 kilo ke bawah, maka dia akan diangkat amalan pada 7 hari bulan Syaban. Mungkin dia akan angkat awal sikit. Hak ni mungkin tengah sikit, ini mungkin hujung sikit. Cuma nak abang kata sepanjang bulan Syaban tu, bila-bila hari boleh jadi hari untuk diangkat amalan kita. Jadi kita kena proper untuk sebulan. Sebab Nabi kata bulan Syaban ni Allah akan memberikan keampunan kepada semua manusia, kecuali 2 orang mangkuk ayun ni. Tak ada lah mangkuk ayun tu saya sebut. 2 orang ni, 2 orang jenis ni. Iaitu yang pertama, orang yang melakukan syirik. Syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah, meratus jutakan Allah. Yang kedua, siapa dia? Yang nombor 1 ni insya-Allah lah kita boleh perasan, kita boleh kekal, kita boleh kental untuk tolak dan juga tak ikut. Tapi yang kedua ni bahaya. Apa dia? Orang yang memutuskan silaturahim. Jadi nak abang apa? Bulan Syaban ni adalah bulan untuk kita bermaaf-maafan, bersalam-salaman di bulan yang mulia ini. Macam lirik apa lagu bermaaf-maafan. Nak tu kan? Tapi bukan tunggu raya. Ni bulan Syaban. Pasal kita nak dapat keampunan Allah yang total. Tuan-tuan akan masuk dalam bulan Ramadan clean. Tak payah duk pakai klorok ke kau attack apa, tak payah lah. Masuk tu Ramadan free. Tak ada apa. Jadi semua teronggon tu. Tak ada sangkut apa. Ni dak, kita duk pedor apa ni, pulun duk pedor, tahan. Duk berkeli dengan jiran bila nak insaf. Nanti pagi raya buat mati 2 Syaban 20 Syaban meninggal dan pagi raya. Tak ada lah. Dia pun tak tahu kata kita nak minta maaf dengan dia. Lo ni, pergi minta maaf.
minta maaf lah noh, kucing saya pergi berak 4 hari dah. Kita pun dah dia minta maaf, memang saya suka kucing berak rumah saya, bagi tenteram keadaan kan. Hari esok dia main letak kucing berantau. Tapi nak abang tu bulan ni lah kita kena minta ampun, minta maaf dan memaafkan. Jangan kita tunggu ke depan. Dan itu yang terakhir. Dan takat tu dululah perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa, tugri bicara, telajak kata, terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Kalau ada kebaikan, mohon tolong saya lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.